Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Pensyarah Profesor Dr. Farah Wahidah binti Muhammad Yusof. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan isu kesihatan mental rakyat Malaysia ketika COVID-19. Kumpulan 1 terdiri daripada 5 orang ahli. Rakib bin Ma'il, Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof, Jazmin Fiona anak Raymond Brown, Azura binti Muhammad Taib, Dipan anak lelaki Partiban, pengenalan. Kesihatan mental telah ditakrikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaan sendiri, dapat mengatasi tekanan norma kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Keadaan pandemik yang masih belum kelihatan penghujungnya boleh menjadi faktor terjejasnya kesihatan mental seseorang, kesan daripada kehilangan pekerjaan, terputus sumber rezeki, masalah keluarga di rumah dan masalah kewangan. Objektif kajian ini adalah untuk memahami impak wabak COVID-19 terhadap kesihatan mental serta mengenal pasti punca dan kesan isu permasalahan ini bagi membolehkan langkah pencegahan diambil. Faktor berlaku atau punca isu pertama, interaksi sosial yang terhad. Kedua, ekonomi yang terjejas. Ketiga, perubahan sistem pembelajaran secara atas talian. Faktor berlaku atau punca isu interaksi sosial yang terhad, iaitu melakukan pencarakan sosial dan juga mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seseorang individu hanya dibenarkan keluar rumah sekiranya ada urusan penting sahaja. Aktiviti merentas daerah dan negeri adalah tidak dibenarkan. Faktor berlaku atau punca isu. Kedua, ekonomi yang terjejas. Dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dikuasakan oleh kerajaan, pelbagai sektor ekonomi telah terjejas disebabkan oleh pintu antarabangsa ditutup dan semua rakyat diarahkan untuk berada di rumah sahaja. Faktor berlaku atau punca isu. Ketiga, perubahan sistem pembelajaran secara atas talian. Aktiviti persekolahan tidak dapat dijalankan seperti biasa untuk memastikan penularan wabak ini tidak tersebar di kawasan sekolah. Sesi pembelajaran dan pengajaran PDP perlu diteruskan bagi memastikan murid dapat menghabiskan silibus yang diselaraskan dan dapat menduduki peperiksaan penting. Perbincangan isu utama kajian yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara, falsafah teoretikal. Paling tepat untuk dikaitkan dengan isu kesihatan mental yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia ketika pandemik COVID-19 ini. Mempunyai beberapa cabang utama iaitu metafizik, epistemologi, psikologi, estetika.
perbincangan isu kajian yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan hukum negara. Yang kedua, falsafah pendidikan negara FPN. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Perbincangan isu utama kajian yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Ketiga rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin yang di-Pertuan Agong 4. Diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Falsafah terhadap aliran pemikiran utama. Dalam pelbagai aliran falsafah, tokoh mengenai isu yang dibincangkan. Falsafah membantu individu mencapai kepuasan dalam usahanya yang ingin mengetahui dan mencari jawapan mengenai sesuatu. Falsafah akan meningkatkan tahap kematangan minda daripada peringkat rendah kepada kematangan. Falsafah membina kemahiran dan kemantapan berfikir serta memperkenalkan metod berfikir yang sejahtera. Falsafah membantu individu menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan sistematik dan pasti. Falsafah menjadi senjata kepada individu untuk mempertahankan idea, pegangan dan kepercayaan selain daripada jalan wahyu, daripada halangan dan kritikan. Implikasi atau kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang pertama, individu, peningkatan kes bunuh diri. Kadar kes bunuh diri yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia telah mencatat peningkatan sebanyak 20% pada tahun 2020 berbanding tahun 2019. Raja di bawah menunjukkan statistik kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2019 dan 2020. Implikasi atau kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kedua, keluarga. Kesejahteraan keluarga terjejas. Menurut Akhbar Sinar Harian pada 29 Disember 2020, kes penceraian di Malaysia merekodkan peningkatan yang luar biasa sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Kebanyakan masalah rumah tangga yang berlaku adalah berpunca daripada masalah kewangan seperti terpaksa diberhentikan kerja, tiada keuntungan dari perniagaan, gaji yang telah dipotong kerana kemerosotan ekonomi yang berlaku. Implikasi atau kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Ketiga, masyarakat. Stigma masyarakat terhadap pesakit COVID-19. Berlaku penyalahgunaan media sosial dalam mewujudkan stigma masyarakat terhadap pesakit COVID-19. Netizen telah mendiskriminasi pesakit COVID-19 dengan cemuhan dan makian. Petugas barisan hadapan dan pekerja sektor kritikal lain bertugas untuk tempoh masa yang lama, beban kerja yang berat serta potensi stigma dan diskriminasi kerana COVID-19. Jika tidak ditangani, ini boleh menyebabkan keletihan dan tekanan mental. Marilah kita menyokong pekerja sektor kritikal dan berterima kasih atas perkhidmatan mereka.
Implikasi atau kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang keempat, negara, kerugian ekonomi. Negara mengalami kerugian ekonomi rentetan daripada penularan wabak COVID-19 ini. Kerajaan Malaysia memutuskan untuk menutup pintu masuk antarabangsa sehingga keadaan bertambah pulih serta melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Meskipun langkah ini berkesan dalam mengekang penularan wabak, namun ia memberi kesan yang amat buruk terhadap ekonomi negara. Cadangan atau cara menangani isu dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat, menjaga corak tidur, mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, melakukan aktiviti senaman dan latihan fizikal. Rasa murung boleh menyebabkan anda tidak mahu melakukan aktiviti kebiasaan. Ini adalah reaksi biasa terhadap trauma, tetapi dari masa ke semasa, ia juga boleh menyebabkan anda menjadi tidak aktif. Cuba cari motivasi untuk melakukan aktiviti yang anda gemari. Ini akan membantu memulihkan kesihatan mental anda. Cadangan atau cara menangani isu. Yang kedua, komunikasi dua hal yang efektif dalam menghadapi pandemik COVID-19. Ketika kita berhadapan dengan era globalisasi pada hari ini, praktis komunikasi yang berkesan amat penting untuk menangani masalah kesihatan mental akibat tekanan yang dihadapi, terutama ketika tempoh PKP berlangsung. Walaupun menghadapi cabaran akibat COVID-19, kita masih mempunyai matlamat dalam hidup kita dan saling menyokong antara satu sama lain. Apabila berhadapan dengan situasi yang sukar, fokus kepada perkara yang dapat anda ubah. Pasrah dengan perkara yang di luar kawalan anda dan sentiasa berusaha untuk hidup berdasarkan prinsip anda. Cadangan atau cara menangani isu. Yang ketiga, bantuan kerajaan kepada rakyat yang terjejas. Kerajaan Malaysia turut bertanggungjawab untuk mengawal isu kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia pada waktu sukar ini disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Kebanyakan rakyat Malaysia yang terjejas oleh kerana masalah kewangan dan kemerosotan ekonomi. Cadangan atau cara menangani isu. Yang keempat, terapi jiwa dengan aktiviti keagamaan. Di sebalik solusi yang zahir, terapi jiwa dengan melakukan aktiviti keagamaan mengikut kepercayaan masing-masing turut dijadikan cara mengatasi isu kesihatan mental ini. Dengan melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan ini, jiwa seseorang itu akan menjadi lebih tenang dan redha serta sabar menghadapi pelbagai masalah yang berlaku dalam kehidupannya dengan kepercayaan kepada Tuhan bahawasanya Dia yang mengatur kehidupan seseorang. Rumusan. Kesimpulannya, perubahan yang mendadak telah membawa kepada proses isolasi dalam tempoh yang lama semasa kawalan pergerakan telah menguji dan mengganggu kesihatan mental. Apabila minda diprogramkan sebagai positif, ia memberi kesan terhadap emosi dan perlakuannya. Lebih tenang dan sabar serta boleh mengawal emosi negatif yang dialami kesan daripada tekanan yang dihadapi. Walau bagaimanapun, perkara ini boleh dikawal jika tindakan dapat dilakukan dengan segera. Justru itu, penting untuk seseorang yang mengalami atau merasakan dirinya mengalami masalah kesihatan mental untuk mendapatkan pertolongan daripada pihak profesional dengan segera.